Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudari pengerusi yang saya kasihi, syaikhi wa ustazi sahibus samahah Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Haji Famuzi bin Yahya Timbalan, Ketua Pengarah JAKIM. Yang dikasihi Ayahanda Tan Sri Datuk Seri Syekh Haji Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara. Fadilatul Syekh Datuk Dr. Siddiq bin Haji Fadil. Yang berbahagia Encik Saidi bin Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Dr. Basri, Profesor Dr. Basri Ibrahim sebagai panel, datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Biasanya kita ada dua bahagian di dalam perkataan yang selalu kita gunakan yang menjadi tanggungjawab kita, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di dalam sesi perbincangan ini kita fokuskan kepada bahagian taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Kerana mungkin menyuruh kepada yang ma'ruf itu tidaklah begitu menjadi polemik, tetapi yang selalu menjadi isu di dalam dunia kita di Malaysia ini dan juga di dalam dunia umat Islam keseluruhannya. Apakah pendekatan yang betul di dalam menghadapi perkara-perkara yang dianggap mungkar oleh umat Islam, dalam perkara-perkara yang dianggap salah? Dengan itu, terutama dalam suasana kesedaran kepada kehendak Islam mutakhir ini dalam negara kita, ramai sekali orang yang berbicara tentang mungkar itu dan ini, dan ramai orang yang bersemangat untuk mengubahnya. Dan sebahagian daripada tindakan mengubah mungkar itu telah menyebabkan kemungkaran-kemungkaran yang lain berlaku. Sebahagian daripadanya telah menyebabkan kita telah memasuki larangan-larangan Allah, termasuk mendedahkan keaiban-keaiban peribadi orang lain. Termasuk di dalamnya juga kita telah memasuki kawasan-kawasan privasi yang dilarang oleh agama untuk kita masuk campur mengenainya. Termasuk di dalam kesalahan itu ialah kita telah menganggap mungkar perkara yang sebenarnya tidak mungkar, ataupun perkara yang mungkin mungkar tetapi tidak disuruh untuk kita mengubahnya di dalam suasana tertentu. Maka oleh kerana al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar merupakan satu tanggungjawab yang diketahui oleh orang Islam, saya tidak perlu membaca dalil-dalil mengenainya kerana banyak daripada kecil kita telah dihidangkan tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini. Namun setiap tanggungjawab agama mempunyai disiplinnya. Hatta di medan peperangan, memerangi musuh yang datang untuk memerangi umat Islam, ada disiplin yang mesti umat Islam tunaikan. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang-orang yang beribadat di dalam rumah ibadat, tidak boleh memotong pokok, tidak boleh membunuh perwakilan. Begitu banyak dawabit, begitu banyak disiplin-disiplin yang tidak boleh dilanggar, yang Allah Subhanahu wa taala sebut wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas di dalam peperangan. Demikian di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidak boleh melampaui batas. Saya tidak mau membaca terlalu banyak dalil di sini dan kereta kerja ini disediakan
Cumanya saya akan sebut beberapa poin ataupun perkara penting untuk kita diskusikan dalam tempoh yang singkat ini. Beberapa perkara yang mesti kita tahu. Yang pertama, meninggalkan kerana amar ma'ruf dan nahi munkar dan semua perkara dalam agama ini ada dua keadaan. Yang pertama ifrat, yang kedua adalah tafrid. Yang pertama ada orang yang melampau di dalam melakukannya, dan yang kedua adalah orang yang cuai yang tidak melakukannya. Yang cuai dia biar saja apa mungkar nak berlaku. Yang melampau pula dia cuba mengubah kemungkaran dengan cara yang tidak sewajarnya. Maka apabila di sana ada perkara yang kita sebut sebagai tafrid, kecuaianlah hal ni. Antaranya ialah meninggalkan kemungkaran apabila kita melihat sesuatu kemungkaran. Tengok mungkar kita rasa tak ada masalah. Setengah orang dah tak sensitif. Dia boleh duduk dalam majlis mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahaw an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknat mereka yang kafir di kalangan Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu kerana mereka menderakai Allah dan mereka itu melampaui. Dan Allah sebut, kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak mencegah mungkar yang dilakukan. Maka tidak mencegah mungkar itu ialah satu kecuaian dan ia adalah satu dosa. Dan ini akan mengundang kepada bala yang merangkumi semua manusia. Hatta Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membahaskan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawasanya jika seseorang itu lihat hatta kedai, seorang tokek kedai menipu pelanggannya dan dia ada ilmu tentang hal itu, wajib dia memberitahu pelanggan itu bahawasanya ini adalah penipuan. Kita pandai tentang beras, kita tahu ilmu beras. Kita pandai tentang buah-buahan, kita pandai tentang ikan. Tokek itu kata ini ikan baru, kita tengok tahu ini ikan lama, kita tahu dia tu akan kena beli. Wajib kita bagi tahu dia sebenarnya ini ikan lama bang. Kerana kata Nawawi, kita yang menyaksikannya, maka tanggungjawab di atas kita kerana kita yang mempunyai ilmu mengenainya. Termasuklah dalam bidang-bidang yang lain. Termasuk dalam kecuaian itu duduk dalam majlis yang mungkar dan melihat kemungkaran itu berlaku di hadapan mata kita tanpa kita membantahnya. Terutama apabila orang menghina agama. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kamu melihat orang-orang yang mempersendakan ayat-ayat kami, kamu hendaklah berpaling daripada mereka. Ini titah perintah Al-Quran. Dan ini kadang-kadang kali pertama kita marah, kali kedua marah sikit, lama-lama kita pun biasa. Dan inilah yang berlaku, dan kita juga kena address masalah ini. Otherwise, jika tidak, maka kita lama-lama ustaz ke tak ustaz ke, termasuklah mufti ke tak mufti, dah okey dah dengan mungkar itu. Dah lama sangat duk tengok. Banyak lagi, tapi saya nak pergi pada isu yang lebih penting, iaitu ifrat di dalam berlebih-lebihan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Apa dia lah melampau di dalam amal, dalam mencegah kemungkaran. Antara kemelampauan ialah melampau terhadap musuh ataupun melampau terhadap orang yang kita nak cegah mungkar. Hadis yang selalu dengan martabat yang hasan yang diriwayatkan oleh Ramai Ibn Adi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Al-Uqaili dan sebahagian kebanyakannya menhasankan hadis ini, walaupun ada di kalangan sebahagian muhaddisin cuba mendhaifkannya, iaitu Nabi SAW menyebut, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalin
wa intihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin. Ini 3 perkara yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Yahmilu hadzal ilm. Ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluh, bagi setiap generasi orang-orang yang amanah terhadap ilmu. Siapa orang-orang amanah terhadap ilmu ini? Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan ilmu, membersihkan Islam daripada penyelewengan orang-orang yang melampau. Bukan lawan orang yang tak nak Islam, yang nak Islam tapi melampau. Tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin, dan tokok tambah ahli-ahli batil yang menambah benda-benda yang bukan-bukan dalam agama. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang-orang jahil. Ini bau kepada kebanyakan orang jahil. 3 peranan besar yang mesti dilakukan oleh ahli ilmuwan, iaitu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, membersihkan agama daripada penyelewengan para pelampau, tokok tambah orang-orang yang menokok tambah, dan takwilan orang-orang yang jahil. Inilah satu tugasan besar yang sukar, yang mesti dilakukan oleh ahli-ahli ilmuwan. Apa yang menyebabkan manusia melampau? Saya nak ambil dalam konteks melampau. Antaranya ialah cenderung kepada menghukum sebelum berdakwah. Dan ini berlaku. Kita tengok, terus kita hukum. Ramai orang tak tahu, terus kita hukum. Kita anggap dia tahu macam kita. Dan kemudian kita hukum dia sebagai pendosa besar dan berbagai-bagai lagi. Saya ingin satu hadis. Kadang-kadang orang tu bukan dia tak tahu, tapi dia ada konteks yang keadaan yang mungkin kita boleh untuk maafkan dia. Saya selalu tertarik dengan hadis yang kebanyakan kita tahu, iaitu hadis tentang Hatib bin Abi Balta'ah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim dan selainnya dalam Ashabus Sunan. Hatib bin Abi Balta'ah adalah satu orang sahabat Nabi yang melakukan kesalahan yang besar, iaitu dia telah dia cuba membocorkan rahsia pergerakan Nabi untuk membebaskan kota Mekah, Fathul Mekah. Dia merupakan orang yang luar, datang duduk di Mekah, adik saudara mara tak ramai. Dia bimbang apabila berlaku pembukaan kota Mekah, berlaku pertempuran, mati family dia. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah ni beriman dengan Nabi, telah menyertai peperangan Badar. Jadi bila dia tengok Nabi bersiap, Nabi bila dia bersiap, dia tak bagi tahu ke mana nak pergi. Hatib rasa macam Nabi nak tawan kota Mekah. Hatib tulis satu surat kepada orang Mekah, memaklumkan, mengatakan, aku lihat Muhammad bersiap, aku rasa dia menghendaki kamu. Harapan Hatib bin Abi Balta'ah bukan kerana dia nak khianat sebenarnya, tapi dia harapan dia supaya mereka tolong protect family dia. Dia takut family dia mati, pasal family dia tak hijrah dengan dia. Bila dia hantar surat, Nabi dapat wahyu. Nabi hantar Ali bin Abi Talib, Az-Zubair ibn Awam dan Aba Mirsad. Kesedua umur mereka ini pergi sehingga sampai ke Raudatul Khakh seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sampai ke sana, apabila sampai ke sana, Hatib tengok satu orang perempuan bawa surat. Dia kata, "Ain kitab?" Mana surat? Dia kata tak ada. Tak ada surat. Ali kata, kau keluarkan surat itu, atau lanujarridannaki, ataupun kami bogilkan kau. Ini dia beza sikap di dalam Taghyir Munkar ni. Dia kalau perkara yang personal, dia tak berapa mencari, dia biar. Tapi kalau benda keselamatan awam, sampai bogil pun boleh. Ini walaupun dia ugut lah. Akhirnya ada surat daripada Hatib, bawa mari kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biar aku pancung kepala munafik ini. Tapi Rasulullah, apa Rasulullah buat pada Hatib? Rasulullah panggil Hatib. Rasulullah kata, ma hamalaka ala ma sana'ta ya Hatib. Apa pasal kau buat macam tu? Apa yang menyebabkan kau buat begitu?
Tuan-tuan, apa yang Khatib buat ni dalam istilah modern politiknya ataupun istilah dulu pun sama lah. Treason. Ini satu pengkhianatan terhadap rahsia besar kerajaan. Hukumannya memang mati. Yang Umar kata tu memang benar. Hukumannya mati. Tapi Khatib telah bagi tahu Rasulullah. Saya tak mau quote semua tu. Dia beritahu bahawasanya sejak dia beriman, dia tak pernah untuk kufur atau munafik. Tetapi dia kata, semua sahabat-sahabat engkau wahai Rasulullah, ada keluarga mereka di sini. Aku tak ada. Aku tahu jika Allah mengkendaki, siapa pun tak boleh menghalang pergerakan Rasulullah. Tetapi dengan suratku ini, aku harap mereka melindungi keluargaku. Tuan-tuan, dia tak khianat pada Islam, tapi dia mementingkan diri dia. Dalam mementingkan diri dia tu, dia khianat sebenarnya. Dan Omar marah. Tapi Nabi kata, sadaqta ya Khatib. Betul lah cerita kau tu. Betul cerita kau. Kemudian Nabi SAW kata, la taqulu lahu illa khaira. Tak usah cakap lah melainkan benar. Omar kata, aku pancung kepala dia, wahai Rasulullah. Nabi kata, laisa min ahli al-Badr. Tidakkah dia ni dulu ahli Badar? فلعل الله اطلع على أهل البدر وقال افعلوا ما شئتم يا أهل البدر قد غفر الله لكم ما تقدم قد غفرت لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر. Buatlah apa yang kamu mahu wahai ahli Badar, Allah ampun kamu. Maksudnya dari segi record, servis, dia bukan pengkhianat. Dia tak pernah, dia pernah bagi satu khidmat yang hebat dalam perang Badar. Tapi dia terkhilaf dalam suasana kepentingan itu. Tetapi Nabi SAW cuba memahami latar. Dan ini juga saya rasa yang kita perlu lakukan di dalam konteks moden ini. Di dalam menuduh sesuatu orang telah melakukan mungkar, khianat pada agama dan seumpamanya. Untuk melihat takwilan yang ada di sebalik apa yang mereka lakukan. Kemudian menimbang antara baik dan buruk dalam mungkar. Juga penting. Bab ini biasanya orang akan sebut tentang contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana apabila anak-anak murid dia melihat monggol sedang mabuk dan mereka nak cegah kemungkaran, dia kata biar. Sebenarnya mereka itu kalau mabuk, mereka mabuk diri mereka. Tapi kalau mereka tak mabuk, mereka bunuh orang Islam. Untuk balance. Tapi saya suka buat, tertarik tadi, Fadilatul Syekh menyebut tentang Abdullah bin Bayyah hafizahullah. Di antara perkara penting yang perlu kita buat pada zaman ini ialah menjaga hifz suratul Islam, menjaga wajah Islam itu sendiri, yang mungkin termasuk di dalam maqasid, sama ada kita meletakkan ia dalam maqasid yang baru ataupun di bawah hifzuddin, menjaga agama. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu saya sebut contoh ini, dia telah melakukan khianat yang besar, treason. Anak dia yang mencadangkan kepada Nabi supaya dibunuh. Dia berpakat dengan orang luar untuk menzalimi, untuk memusnahkan negara orang Islam. Maka nak pancung dia. Nabi kata, da'u, biarlah, Nabi kata. Hatta la yaqulan nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Biarlah, Nabi kata, janganlah sampai orang duk kata Muhammad bunuh sahabat dia. Dia memang patut kena bunuh bagi mencegah perbuatan mungkarnya. Tetapi dengan membunuhnya telah memberikan imej yang negatif terhadap masyarakat, politik Islam dan terhadap konsep negara yang dibina oleh Nabi SAW. Maka Nabi menangguhkan sebahagian hukum dan sebahagian yang mengubah kemungkaran demi untuk memelihara imej dan nama baik Islam. Ini adalah sesuatu yang penting di dalam realiti moden. Dunia yang setiap saya sedang bercakap di sini, dan mungkin ashabus samahah dan masyayikh yang cakap di sini, dalam masa yang sama, dunia di hujung sana mengetahui apa yang berlaku. Maka kita mestilah memelihara segala perkara yang memberikan kesan yang negatif terhadap agama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduan bi ghairi ilm.
Jangan kamu mencerca sembahan-sembahan mereka yang sembah selain daripada Allah. Nanti mereka mencerca Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ada beberapa perkara yang mungkin saya ingin sentuh. Masalah yang mungkin penting, iaitu kita tidak boleh berkeras, kata para fuqaha, di dalam masalah-masalah ijtihadiyah ataupun dalam masalah ijtihadiyah, istilah yang dipilih oleh sebagian sarjana seperti Asy-Syaukani dan seumpamanya. Dalam masalah khilafiyah, ada perkara khilaf yang memang khilaf yang mu'tabar. Khilaf ni dimaksud khilaf yang mu'tabar di sisi para fuqaha. Maka tidak boleh berlakunya kita menganggap mungkar walaupun di sisi kita tidak menerimanya. Saya selalu buat contoh yang famous. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada dia wajib membaca bismillah semasa membaca Fatihah. Dia ayat daripada Fatihah. Kalau tak baca, tak sah. Sementara Imam Malik bukan sebahagian ayat dan tak digalakkan baca di dalam salat. Dimakruhkan sebahagian fatwa dia. Beza tu antara makruh dengan wajib, dengan tak sah. Tapi itu tidaklah bererti kita, Imam Syafi'i menyatakan sembahyang Imam Malik tak sah. Itu pada sisi pandang Imam Malik, dan ini pada sisi pandang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka tidak ada keingkaran dalam hal yang seperti ini. Saya buat beberapa contoh semasa dan beberapa contoh yang lain ialah purdah umpamanya. Ada di kalangan para ulama mewajibkan pakai purdah. Fatwa-fatwa yang keluar di Arab Saudi kebanyakan mewajibkan purdah untuk wanita. Tapi ramai juga para ulama dengan hujah-hujah yang banyak tidak mewajibkan purdah. Mereka yang menganggap wajib purdah untuk diri mereka, mereka memakainya. Dan wanita yang tidak memakai purdah, mereka tidak boleh menganggap telah melakukan kemungkaran kerana mendedahkan satu juzuk yang dilarang oleh agama. Kerana ini adalah merupakan masalah yang khilaf yang mu'tabar di sisi para ulama. Pergi lagi kepada contoh-contoh yang popular lah. Kunut subuh umpamanya, yang ramai orang tanya tu. Bismillah perlahan. Ini semua khilaf yang mu'tabar. Tidak ada siapa boleh menyatakan mana-mana pihak yang berkunut atau tidak berkunut sebagai mungkar. Khilaf ini mu'tabar. Kalau di dalam fatwa negeri Perlis, saya cakap ceritalah, bukan nak cerita fatwa tu di sini di Perlis. Semua hal ni, kunut, bismillah perlahan, apa lagi, kita kata majlis pasal Perlis ni ditarjah. Jawatan kuasa fatwa mentarjahkan tidak ada kunut semasa subuh. Demikian juga disirkan bismillah semasa bacaan dalam salat. Namun masalah ini adalah khilaf di kalangan para fuqaha. Berarti tidak ada siapa yang boleh menyatakan sesiapa yang buat mungkar. Cumanya satu-satu jawatan kuasa itu mungkin dia memilih pandangan yang menjadi pilihan dia, yang menjadi amalan rasmi, tetapi tidak boleh dikenakan tindakan kepada orang di atas perkara yang sebenarnya khilaf di kalangan para ulama. Namun saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Demikian sebelum itu disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahawasanya kadangkala slogan la inkaru fi masailil khilaf, tidak ada bantahan dalam masalah khilaf, telah menghalang banyak pihak untuk mencegah benda-benda yang sepatutnya dicegah. Kerana banyak perkara yang memang khilaf, tapi khilaf itu tidak mu'tabar. Contoh, satu orang isap rokok, kita kata ke dia jangan isap rokok, dia kata syekh khilaf syekh, ada ulama kata makruh. Boleh tak kita cegah? Kalau dia menggunakan kaedah, kita boleh cegah di atas tarjih kita yang kuat. Bahawa sama, cuma kita tak berkasar, tapi kita kena bagi tahu. Dia kata you jangan cakap masalah ni, ni rokok khilaf. Ada hak. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dan Asy-Syaukani, jika slogan ini digunakan di semua tempat, tak cakap apalah kitanya. Di kalangan fuqaha ada yang menyatakan sembahyang sunat, sembahyang Jumaat sunat muakkad. Tentu kita kata pandangan ini dhaif.
Sekarang ada pandangan orang kod, termasuk pandangan tentang rambut wanita dan seumpamanya. Ya, benda ni ada kalangan fuqaha yang menyebut, dia kata ini khilaf. Kalau semua pergi pada khilaf, saya ingat tinggal 2-3 perkara. Hatam nabis tua yang minum banyak, mabuk. Di kalangan para ulama dulu ada yang minum, antaranya Waqi' bin Jarrah, alim besar. Kata Az-Zahabi, aina mithlu Waqi', macam mana nak cari orang sahabat Waqi'? Tapi ma'adzalika kana yashrubun nabis. Tapi masalah macam tu, syekh kita ni dia minum nabis, sedangkan jelas larangan hal ni. Dia kata isyrab ahla min ma'il furat, minum lebih manis daripada air sungai Furat. Artinya bukan semua benda khilaf itu langsung tak boleh diperkatakan, terutamanya dalam konteks tarjih, namun dengan nada yang sederhana, tidak mengkafirkan, tidak menuduh berlebih-lebihan, memberikan keuzuran, tetapi kita berhak untuk memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dalam hal yang seperti ini. Saya ingin menyebut beberapa hal, perkara yang saya rasa menjadi punca besar mengapa manusia tersalah di dalam al-ma'ruf nahi munkar dalam konteks Malaysia. Saya minta kalau anak-anak muda yang tengok ni, mungkin dia setuju tak setuju, tapi rasa kita berkongsi 2-3 perkara. Antara perkaranya, yang pertama, kita gagal untuk membezakan dua perkataan, izin dan redha. Ini saya sebut kepada non-Muslim. Saya kadang-kadang, baru-baru ni ada dialog saya dengan 7 duta EU, dibuat di Perlis. Quite interesting dialog. Banyak isu yang dibangkitkan. Tapi kita sebut banyak isu. Tapi Muslim kena biasakan redha dan izin. Ada perkara yang kita izin, tapi kita tidak redha. Jangan kita, terutama pemerintah, jangan kita nak tuduh mungkar semua. Saya buat contoh. Allah ni walillahi mathalul a'la, Tuhan tidak dibuat perbandingan. Tetapi nak bagi faham, ada benda yang berlaku, semua benda yang berlaku dengan izin Tuhan, tapi bukan semesti dengan redanya. Kekufuran berlaku dengan izin Tuhan, tapi Tuhan tidak meredai kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang masalah ni, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr. Jika kamu kufur, Allah Maha Kaya, tak memerlukan kamu, tapi dia tak redha hamba dikufur. Tapi Al-Quran menyatakan yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang sesiapa yang dikehendaki. Dalam masa tu dia kata wa yudillu man yasha, dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Apa yang diizinkan itu tidak mesti diredha. Saya contoh, kita ada anak kita nak satu benda, kita tak bagi, dia minta juga nak pergi. Kita tak salah pergi rombongan ni, dia kata lah ni bahaya, cikgu pergi, semua kawan-kawan satu kelas pergi, dia kata baba ni payah lah. Kita duk minta-minta juga, kata pergilah. Kita benarkan, tapi kita tak redha. Saya nak buat hal ni kenapa? Apabila kita jadi pemerintah, kita terpaksa membenarkan benda yang kita tak redha. Jadi pemerintah sebuah negara seperti Malaysia, non-Muslim, dia nak minum arak. Jadi dia masukkan arak ke dalam negara kita, dia import. Bila dia import, dia kena ada proses import. Mari ni custom, kemudian banyak proses pencukaian dan semua. Takkan arak tak kena cukai, kurma pun kena cukai. Lagi senang lah orang minum arak. Kemudian takkan tak ada orang cek, kena orang cek. Tetapi proses membenarkan itu, kerana itu merupakan hak non-Muslim. Tapi kita tidak redha dengan arak, tapi kita benarkan kerana itu adalah hak mereka. Janganlah kita kata siapa yang membenarkan arak artinya dia redha dengan arak. Siapa yang redha dengan arak, maka dia redha dengan benda yang haram. Siapa yang redha dengan haram, maka dia kufur. Kita tidak sembah berhala. Tapi kalau kita jadi pemimpin Malaysia, dia minta permohonan untuk buat satu tempat ibadat dia, gereja ke, kuil ke, mesti kita
benarkan sebagai hak untuk dia beribadat. Dia kena ada peraturan, bukan main bina je lah. Dia kena ada peraturan. Bila kita benarkan, kita sign keizinan, kemudian pihak tu pergi cek, kontraktor pergi tengok, buat penilaian JKR, itu semua bukan bererti meredai kekufuran yang akhirnya akan dihukum dia sebagai kufur. Itu memberi keizinan. Apabila kita tak faham hal ni, selalu golongan muda akan menuduh mana-mana pemerintah Muslim. Tengok menghalalkan arak, tengok mengizinkan menyembah selain daripada Allah. Ini bukan soal meredai. Ini soal urus takbir. Hak mereka. Saya selalu buat contoh Nabi SAW. Dia bila buat perjanjian Hudaibiyah. Bila buat perjanjian Hudaibiyah, Suhail bin Amr, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan selainnya, Suhail bin Amr mewakili Quraisy. Bila nak buat perjanjian, Nabi SAW kata, "Hadza perjanjian ni mula-mula tulis Bismillahirrahmanirrahim, tak mana dari Rahmanirrahim. Kami tak tahu apa Ar-Rahmanir-Rahim. Uktub Bismikallahumma, tulislah dengan namamu ya Allah." Ali tak mau tulis. Parah dia Suhail ni. Nabi kata tulis. Kemudian Nabi kata memang Suhail bin Amr wa Muhammad Rasulullah. Dia kata kalau kami tahu kau Rasulullah, kami tak buat perjanjian ni. Uktub Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Nabi kata tak apa, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tak mau padam. Nabi kata kat mana tu? Pasal Nabi tak membaca. Sebahagian riwayat Nabi padam dengan tangan dia. Tak apa, tulis. Tulis yang dia mahu. Bukan Nabi redha, tapi Nabi kena izinkan kerana perjanjian dua belah pihak. Sebab itu ketika Khawarij dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan semua, apabila berdialog dengan Ibnu Abbas, mereka bukti kenapa bukti Ali ni kafir. Salah. Ini simplistik punya cara fikir sebahagian orang yang nak mencegah kemungkaran. Dia kata Ali telah mengisytiharkan masa tahkim. Tahkim ni pun macam-macam riwayat lah. Saya sentiasa prefer riwayat riwayat Khalifah bin Khayyat yang lebih sahih. Tapi dalam pertarungan tahkim itu ialah Ali berjanji dengan Muawiyah. Dia nak, Ali telah tak tulis Ali bin Abi Talib bukan Amirul Mukminin. Jadi Khawarij kata Ali telah menghukum, terima hukuman manusia. Masaha nafsahu Amirul Mukminin, idzan illam yakun Amirul Mukminin fahuwa Amirul Kafirin. Jika dia bukan Amirul Mukminin, dia setuju untuk buang gelaran Amirul Mukminin untuk perundingan tu, berarti dia Amirul Kafirin, dia pemimpin orang kafir. Kalau bukan pemimpin orang beriman, pemimpin orang kafir. Itulah cara pemimpin, itulah cara yang dipikirkan oleh Khawarij. Ibnu Abbas kata Nabi telah buang Muhammad Rasulullah. Adakah artinya dia telah buang dia sebagai Rasul masa perjanjian Hudaibiyah? Dan saya quote hal ini supaya kita tidak tersalah dan tersadung apabila kita nak mencegah satu benda yang kita nak hukum orang lain melakukan. Kerajaan telah melakukan kemungkaran. Tak kira lah kerajaan mana pun. Saya bukan support 100% mana-mana kerajaan. Kerajaan telah melakukan kemungkaran kerana membenarkan pihak tertentu membina rumah ibadat dia. Dan mereka, adakah orang Islam sanggup melihat kekufuran? Lepas tu ulah dalam Facebook, pakatlah bagi like. Sedangkan kita tak faham konsep-konsep pentadbiran ini. Dan inilah yang menyebabkan ramai di kalangan kita tersadung di dalam al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Yang kedua, isu yang kedua yang saya rasa yang terakhir dalam isu ni ialah ramai di kalangan kita tidak membezakan, mungkin orang tak setulah istilah ni,
Ustaz Ali Muda suruh tukar istilah, tapi saya ini lebih dekat untuk dipahami. Iaitu antara perkara yang bersifat pribadi, dosa pribadi, dan dosa yang membabitkan orang ramai. Perkara yang membabitkan dosa pribadi ni, walaupun mungkar, tapi agama tak benarkan kita dedah. Saya selalu hujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, yang apa peristiwa antara Abdul Rahman bin Auf dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila melihat rumah yang bising, Umar tanya, kau tahu apa berlaku dalam rumah? Dia kata, syurab, mereka sedang minum arak. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, madza tara? Apa pendapatmu? Ra'aitu anna qad ataina ma nahallahu an wa la tajassasu. Aku rasa kita buat yang Tuhan larang lah. Jangan kamu mengintip. Bagi mengintip rumah dia pula. Ini Amirul Mukminin. Jana Umar balik. Ini juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Riwayat yang mana menyatakan Umar bin Khattab yang telah balik apabila dia telah masuk ke rumah orang yang dianggap mungkar, kerana dia kata, kau telah masuk rumahku tanpa minta keizinan yang disuruh oleh Al-Quran. Agama, dosa pribadi, dosa mungkar, tapi agama tak suruh dibuka. Sebab tu setiap kali datang dosa pribadi, Nabi tak mau dengar. Zanaitu ya Rasulullah fatahhirni, aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Nabi berpaling. Abika junun, kau gila ke? Nabi hantar perwakilan pergi tengok. Oh, dia kata dia ni daripada orang yang bijak kami. Wafiul aql, orang yang sempurna akalnya. Dia datang lagi besok. Riwayat Muslim, dia kata Nabi tak terima. Dia kata dalam Ibn Hibban kata fataradahu, Nabi halau dia keluar. Ini ada mengaku kat sini. Dia keluar. Sampai 4 kali datang duk mengaku juga, Nabi hukum dia. Sebab macam ni lah kata Nawawi, benda-benda yang dosa kita dengan Tuhan ni, pergi taubat sendirilah. Kita tak payah duk bising lah. Sebab itu diletakkan syarat yang susah. 4 orang saksi yang melihat betul-betul kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Siapa tu nak tunggu 4 orang Tok Syekh duk main tengok meneruskannya lagi? Seolah-olah macam mustahil. Dalam At-Turuqul Hukumiyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut, Umar bin Khattab bertanya kepada majlisnya, ara'aitum law anna Amirul Mukminin syahada imra'an 'ala zina? Apa pendapat kamu jika kamu melihat Amirul Mukminin melihat seorang wanita melakukan, seseorang melakukan zina? Kata Ali, alaihi bi arba'ati syuhada aw 'ala dhahri Amirul Mukminin hadz qadhaf. Hendaklah Amirul Mukminin mendatangkan 4 orang saksi, atau di atas belakang Amirul Mukminin 80 rotan sebatan. Sebab mungkin saja melakukan, tapi gosip tidak disukai oleh masyarakat Islam. Dosa memang dosa, tetapi dosa-dosa yang bersifat mengancam masyarakat, seperti surat Hatib bin Abi Balta'ah tadi, Nabi SAW hantar Ali, kata, kau keluarkan, la tukhrijinna aw la ujarridannak, kau keluarkan surat itu atau kami bogilkan kau. Sebab ya ada kepentingan awam yang mengancam. Apabila masyarakat kita tidak membezakan hal ini, dan ini selalu saya sebut dalam banyak majlis, kita tekankan yang ini, kita biarkan mungkar yang ini. Seorang Islam tak sensitif tentang masyarakat dunia Islam yang kelang kabut dan rosak. Kita cari benda-benda yang gosip yang boleh kita viralkan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, tadi saya sebut sebelum saya tutup pembentangan saya ini, saya tak ingat Belgium ataupun apa duta, ada 7 duta dialog dengan saya. Tapi dalam satu, saya jawab semua soalan-soalan mereka. Tapi salah satu soalan yang saya rasa saya gagal untuk bagi jawapan, bila satu orang, sama saya tengok Austria atau Belgium, 2-3 hari lepas tanya, aku tengok kau orang ni di Perlis ni pergi ke apa? Pergi di Kot Bazar, pergi bantu orang-orang Rohingya dan seumpamanya. Orang Islam ni kita suka cakap tentang solidariti dan macam-macam. Tapi apabila berlaku pada orang Islam ni, kau orang akan suruhlah Barat kena bersuara lah, Eropah kena bersuara. Tapi negara-negara Arab, kau orang sendiri tak buat apa. Mana negara Arab yang pergi tolong rakyat?
negara yang ditindas. Korang menyalahkan negara-negara kita, tapi korang cakap banyak tentang masalah orang Islam, tapi korang tak buat apa-apa. Maksudnya kekayaan Arab, kekayaan Qatar, Saudi, kekayaan banyak negara-negara Teluk ni, kita hanya membiarkan masalah orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, fik taghyir munkar ini penting untuk kita membetulkan persepsi kita sendiri. Sebelum kita membawa Islam ni keluar, kita mesti mengemaskini rumah kita, supaya kita dapat tahu apa yang patut didahulukan dan yang dikemudiankan, dan apa yang mungkar dan tak mungkar. Patutnya panjang lagi pembentangan ini, tapi saya memohon kemaafan di atas jika ada kesilapan dalam pembentangan ini. Junjung banyak terima kasih kepada semua yang hadir dan sudi mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.